ada digital ke apa ke tak ada? Ada saja digital tak? Diploma. Ada. Kat analog ada? Kat analog ada gain. Pasal amplifier ke apa ke? Ada amplifier Attenuation? Attenuation ni ada? Hello, attenuation ada tak? Tak ingat. Lepas tu ada belajar pasal decibel, macam mana kira decibel semua, tahu? Pernah. Pernah Yang ajak? 20 log macam tu kan? Apa beza 20 log dengan 10 log? Apa beza? Kenapa awak pakai 20 log dan kenapa awak pakai 10 log? Bila masa awak nak pakai 20 log dan bila masa awak nak pakai 10 log? Apa beza? Ini dalam ni berlambat-lambat diploma dalam ni. Takkan tak tahu. Awak semua diploma kan? Berapa ramai diploma? Sir, 20 untuk voltage sir. Yelah, 20 untuk voltage dan 10 tu? Power. 20 untuk voltage, 10 untuk power. Kalau ada arus, berapa? Harus 10. Arus 10? 10. Sekejap saya cek. Baru nak check. Awak ada video yang lepas kan? Saya lepas ada video kan? Ada simpan video? Tak ada? Saya bagi link tu ya? Ada simpan link tu? Tak ada? Oh, link saya tinggal ambil saya. Tinggal ambil. Apa ambil? Link tu saya tak ingat nak ambil. Dekat WhatsApp tu. Tak ingat. Okay, so kita akan tengok benda ni dan awak kita akan pergi sekali arung je lah sebab since patutnya awak dah belajar kat diploma ni. Kita akan recall balik dan saya akan tanya sama ada awak punya memory tu kuat tak kuat ke ataupun awak ni tak cukup menghafal ke apa ke ataupun bila tak guna ke atau bila tak ditanya ke dia akan hit loss macam tu je kan. Okay. Gain, attenuation and decibel. Okay, most circuit in electronic communication are used to manipulate signal to produce the desired result. Okay, samalah dalam awak recall balik dalam kita punya chapter 1 selepas yang awak recall balik yang mana saya ada kata selepas signal tersebut dimodulated, dia perlu di-amplify sebab selalunya untuk dihantar kepada seterusnya sebab kan dia ada RF power amplifier kat selepas modulated kan. Okay. So awak recall balik yang tu and then inilah yang dimaksudkan I used to manipulate signal to produce a desired result. Kalau you punya signal tu weak, tak di-amplify kan, you tak akan dapat you punya desired result. Okay, so maksud itulah. So all signal processing circuit involve gain and attenuation. Okay, gain, amplify, attenuation ni apa attenuation? Apa dia attenuation? Awak dah duduk depan internet, pergi search apa itu attenuation. Boleh? Anda cakap pada saya, apa itu attenuation? Dalam bahasa yang mudah. Dalam bahasa yang orang faham. Bila awak cakap dekat adik awak pun adik awak akan faham. Dia kecilkan apa? Signal. Okay, dalam bahasa mudah dia proses dia decrease, mengurangkan. Decrease dia ataupun sama ada decrease the signal, the strength of the signal tu, mengurangkan kekuatan kalau bahasa Malaysia dia, kekuatan signal tersebut ataupun dia attenuation ni proses on off, signal tu on off. Ada tak ada. Maknanya dia boleh sekejap hilang, sekejap ada, sekejap hilang, sekejap ada. Attenuation. Okay, dia degrade. Maknanya proses signal tersebut degrade. Okay. Senang cerita proses di mana signal tersebut boleh degrade. Degrade ni maknanya dia reduce the performance tu lah, performance dia. Okay. Gain, main application, it is the ratio of circuit output to input. So you ada dalam circuit
Dekat RF amplifier, awak tengok balik nota yang sebelum tu, ada RF power amplifier kan. Okey, dekat amplifier dia ada input signal dengan output signal. So you dapat, so bermakna dekat sini modulated signal yang masuk, so dia akan dapat keluar. Bila dah lepas amplifier ni keluar dia berapa. So you ada gain A. Kan? AV ni output per input, maknanya V out per V in. So gain dia adalah V out per V in. An amplifier has a gain. An amplifier has a gain. V out per V in. So you akan dapat gain. So, katakanlah you dapat negatif. Apa jadi pada gain tu? Hello? Kalau gain awak negatif, bermakna apa? Berdasarkan kepada equation ni, macam mana mula-mula sekali, macam mana dia boleh jadi negatif? Apabila gain tinggi. Macam mana dia boleh menghasilkan negatif? Result awak akan jadi negatif bila V out awak lebih tinggi daripada V in. Betul tak? Setuju tak? Dengar tak saya cakap ni? Apabila V out awak lebih tinggi daripada V in, dia akan dapat negatif. Betul tak? Betul sir. Kan? Dia akan dapat negatif. Sebabnya gain V out per V in, tapi bukankah ada log something? Okay? So bila dia dapat negatif, dia normally bila V out per V in, dia akan dapat negatif, ataupun yang ni lah berlakunya gain yang bukan gain yang negatif lah kita panggil, ataupun gain yang berlawan daripada standard. So bila V out per V in, bila negatif, bermakna sekarang awak punya signal adalah lebih, signal awak kurang daripada noise. Signal to noise ratio, signal awak adalah kurang daripada noise, bermakna dia lebih banyak noise berbanding dengan signal. Sebab tu awak dapat gain dia negatif. Okay, boleh? Sir. Okay. Oh, kita formula dia memang V out per V in, bukan ada depan tu 100 log ke benda. Kita tengoklah dulu, ini kita sebelum kita tu, inilah asalnya. Asas dia adalah A V out per V in, gain. Okey sir. Okay. Kemudian apa beza di antara, dia ada beza lah, V out per V in. Okay, sekarang ni voltage. Kemudian next, apabila MOS amplifier are also power amplifier, so the same procedure can be used to calculate power gain, where P in the output power input and P out is the power output. So power gain awak ialah sama P out per P in. So you akan dapat directly power output. AP sama dengan P out per P in, therefore, dan dapat 75 megawatt kan. Okay, so sekarang dalam kes yang sebelum ni, ini ialah voltage. Dan voltage juga dia relate kepada power, sebab power sama dengan IV kan. Power is IV, betul tak? Betul saya. Okay, bila power IV, so dia interrelated. Dia tak dia benda tu power, arus, current, voltage, power. Semua tu bermain-main dekat situ pun sama-sama dia juga. Dia tak lari ke mana. So that's why dia boleh pakai equation sama. So, daripada situ, an amplifier is cascaded when two or more stages are connected together. The overall gain is the product of the individual circuit gain. So, maknanya sekarang apabila dia bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat, ada bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, dia ada macam kat bawah ke? Tak ada. Okay, so bermakna gain awak adalah awak boleh kalikan dia, A1 kali A2 kali A3, 5 kali 2 kali 17 sama dengan 70, dan awak akan dapat total power P out per in, therefore P out sama dengan AP kali dengan P in, so 170 kali 40. Dia example kat atas ni dia menganggap bahawa input power ialah 40 miliwatt lah So apabila dia punya cascade
Okay, 3 cascade amplifier have cascade ataupun bertingkat-tingkat ataupun berlapis-lapis, berperingkat-peringkat ada gain ya. Gain of 5, 7 and 2 and 17, the input power is 40 milliwatt. What is the output power? So ni direct to the point je lah. So awak kira dulu gain dia, total gain. So awak akan dapat dia punya power output. Okay. Nak menceritakan soalan Zakir tadi, kenapa dia tak ada lock dan sebagainya, betul? Betul tak Zakir? Zakir ke Zikri? Ya, sir. Zikri, sir. Ya. Okay. Kenapa awak kata kenapa tak ada lock? Betul tak? Betul, sir. Okay, kenapa tak ada lock? Lock, apabila awak letak lock, apa unit yang akan terhasil? Decibel, sir. Decibel. Decibel. Yeah. dB. Yes, sir. Decibel. So bermakna bila tak ada lock, unit awak ialah sepatutnya bila V out per V in, unit dia apa? Voltage. Voltage. So bila power, unit dia ialah watt. Okay, kalau dia letak lock, dia akan jadi dekat power ni, kalau dia letak lock akan jadi dB. Okay. Apabila nilai ni, apabila yang di atas ni nak dikonvertkan kepada dB, dia akan buat apa formula dia? Nak dikonvertkan kepada decibel. Awak akan dapat hasil gain ni kan, V out per V in sama dengan voltage. Ataupun sebenarnya gain ni tak ada unit. Dia tak ada unit, bukan voltage. Kalau nak ikut yang ni pun, kalau nak ikutkan yang ni, awak dapat milliwatt because P in. Tapi A ni tak ada unit. Dia tak ada unit. Power gain tak ada unit. So awak akan tahu dia sama ada awak menggunakan voltage atau power. Nilai voltage atau nilai power yang diberi. So kalau awak menggunakan voltage, itu menunjukkan ialah voltage gain. Okey, awak dapat satu nilai. Sekarang awak nak convertkan dia kepada decibel, awak guna formula apa? 20 log. 20 log gain voltage ni tadi ya. Voltage 20 log. Dalam kes yang bawah ni, kalau awak nak jadikan decibel, awak akan kalikan dengan berapa? Nak convert dia kepada decibel, berapa? Yang power tu? Yang power ni. Power tu 10 log saya. 10 log gain dia, dapat gain dia berapa? So awak akan dapat decibel. Nilai gain nilai gain pada base power. Okey, bila 10 log decibel, bila 10 log gain power dengan 10 log voltage 20 log voltage, nilai dia akan berbeza-beza. Okey, nilai decibel tersebut akan berubah. Okey, 10 log always pada power. Whatever energy awak, kalau awak whatever energy, nilai dia kata energy lah, power lah, apa ke, always 10 log. Selain daripada energy ke power ke whatever tenaga apa dia sebut yang melibatkan tenaga, dia adalah 20 log. Okey, yang tu kena ingat. So dalam kes ni, kalau awak nak convertkan 6.8 watt ni, sekarang awak convertkan 6.8 watt ni, berapa decibel power output? Sebab awak tak boleh nak convert 170 ni, sebab awak tak tahu adakah dia power atau adakah dia voltage. Sekarang awak tak tahu. 170 ni awak tak boleh nak convert. Sebab awak tak tahu. Kalau okey, awak boleh convert kecuali kat dekat atas ni dia bagi tahu power gain of 5, 2 and 17. So mana sekarang gain dekat sini ialah all is power. Dan awak boleh juga convert yang ni kepada decibel. Okey, tapi kebiasaannya dia tak convert. Okey, dia tak convert pada decibel. Dia akan gunakan nilai gain tersebut. Nanti kita tengoklah contoh-contoh yang. Okey, sekarang awak convert 6.8 watt. Berapa? Berapa 6.8 watt?
Dapat berapa? Ramiza dapat berapa Ramiza? 20 lot kan? Ha? 20 lot kan? Apa dia awak punya suara tak clear lah? Apa dia? Cari gain ada? Gain ni? Cari decibel Decibel. untuk nilai P out ni, Hmm. 6.8 watt ni. Saya buat 10 lot 170. 10 lot 6.8. Saya kira macam ni, saya kira 10 lot 170 dapat 22.3. 22.3 kalau 6.8. Sebenarnya 10 lot 68. Ha. 10 lot 10 lah 8.325. 8.325. Yang lain dapat sama? 10 lot Dapat. Ha, dapat berapa? 8.325. 8 point something, 8.38 sama. 8.325. Ha, okey, 8 point something tu okey lah. Alright, so itu kisah gain. So dia ada 20 lot something dengan 10 lot something. So awak kena faham bila masa nak guna 20, bila masa nak guna 10. Baik. Masa kelas apa dulu? Analog ke apa? Dulu ada boleh ada orang cakap tak? Macam mana cara awak nak mengingat, nak memahamkan bahawa bila masa awak 20 lot, bila masa awak 10 lot, dulu ada cakap. Siapa ni? Afiq. Awak ada buat calculation tak? Hello Afiq. Siapa yang baru masuk ni tadi? Sekejap. Mana dia? Alamak, attendant dah tutup. Oh, okey. Tengku Azimah Hakimi ada? 30 orang. Faik ada, Muhammad Faik. Syafiq Syarudin. Ada. Saya Muhammad Aika. Ada sir. Dan seorang lagi ni patutnya. Aiman Syazani. Naim Nordin. Ada sir. Okey. So mana 3 orang? 33, 30. Betul lah. Okey, 3 orang. Baik, kita continue. Okey, lepas gain dia ada attenuation. Attenuation refer to loss. Attenuation refer to a loss introduced by a circuit or component. If the output signal is lower in amplitude than the input, okay, ni ada statement ni. If the output signal is lower in amplitude than the input, the circuit has loss or attenuation. Okay, the output signal is lower in amplitude than the input, the circuit loss or attenuation. Bermakna sekarang result awak, kalau awak dah lepas amplifier, tapi dari segi bila awak sambung kepada oscilloscope dan awak tengok sinusoidal dia apa atau signal dia punya intensity ataupun amplitude dia berkurang. So dia menunjukkan bahawa signal awak tu dah outperform lah. Okay, dia dah degrade. Dia dah tak perform sangat, degrade. So the letter A is used to represent attenuation. So attenuation pun sama dengan majak juga untuk gain dan juga untuk A ni, attenuation ni adalah sama untuk gain dan attenuation. So dia sama, output ni pun sama juga macam gain. So circuit dan attenuation have a gain that is less than 1. Okay, membezakan di antara
attenuation awak itu adalah attenuation ataupun gain, yang mana A untuk attenuation nilai dia adalah kurang daripada 1. So apabila nilai A itu kurang daripada 1, itu menunjukkan bahawa dia adalah attenuation, dia bukan gain. With cascade circuit, the total attenuation is the product of the individual attenuation. So samalah proses A apabila cascade sama juga dengan proses macam ni. All the process is sama untuk gain dan attenuation, cuma yang membezakan dia adalah nilai. Selepas dikali-kali semua dia dicampur-campur semua tu, nilai dia adalah bila dia kurang daripada 1, itu adalah attenuation ataupun kita panggil loss. Okay. Okay, gain, attenuation dan decibel. Okay, ni you ada lita ni. Ni panggil lita apa? Ni lita apa ni? Series. Ini lita siri. Kemudian awak nak tahu voltage pada R2 kan? Awak nak tahu voltage output pada R2, awak akan tap tengah-tengah dia dan awak buat cascade. Awak buat kiraan voltage divider. Ni voltage divider ni kiraan, betul tak? Betul ke tak? Betul. Dekat mana awak belajar ni? CA. Circuit analysis. Okey, awak dapat voltage output dia R2 per R1 campur R2. Kalau kita nak ambil tab, kita nak cari voltage pada R1 macam mana pula cerita? Voltage output pada R1? R1 over R1 plus R2. R1 per R1 campur R2. Yes. Okay, so untuk case gain, dia sama konsep. Bila dah V out per V in, so you akan dapat nilai rintangan R2 per R1 campur R2 kan? So you akan dapat nilai ni 0.33. So 0.33 ni apa dia? Adakah dia gain, attenuation atau apa? Ohm. Soalan saya, adakah dia gain atau attenuation? Attenuation. Attenuation 0.33. Alright. So bermakna bila awak dapat voltage divider, awak boleh dapatkan nilai gain pada lita tersebut. Untuk R pada 2 ni, dia punya nilai gain dia adalah 0.33, yang mana dia merupakan attenuation. Dia menghasilkan signal loss. Okay, dia boleh menghasilkan signal loss. Baik. Kemudian gain, attenuation. Right, you akan dapat V in. Okay, awak kira berapa V out dia? V out dia dah kira ni 32.4 millivolt. So adakah ini gain atau attenuation? Gain ke attenuation yang ni? Total attenuation is the product of individual attenuation of each cascade circuit. Attenuation. Kenapa dia attenuation? Less than 1. Less than 1. Milli. No. 80 ni. Awak tengok 80 ni. 0.010 dia less than 1, so dia adalah attenuation. Sorry. Okay, dia adalah attenuation. So bila awak tengok benda ni, tengok secara keseluruhan dengan pemahaman awak. Okay, decibel. Decibel is a unit measure used to express the gain or loss of a circuit. Bermakna dua-dua pun boleh pakai decibel ni, sama ada attenuation ataupun gain. So decibel was originally created to express hearing response. Sebenarnya dia asalnya bila kita nak test kita punya pendengaran kita, dia menggunakan kaedah decibel ni, decibel punya sounds. Awak pernah pergi buat test telinga tak? Pendengaran telinga. Pernah tak? Dekat hospital mana-mana ke apa, atau masa check up ke, medical check up ke apa, ada buat? Ada, sir. So awak rasa bunyi decibel tu pada bunyi tu bunyi yang macam mana? Adakah bunyi yang nyaring ke, atau hampir-hampir tak dengar ke, atau apa? Macam mana awak rasa? Bunyi perlahan je.
Ada bunyi pelan je kan. Maknanya kita tak tahu berapa decibel yang dia releasekan untuk kita dengar kan. So even kalau kita dengar dekat kalau kita pergi ke construction site yang ketut-ketut tiang dalam tanah tu pun, yang tu pun dia ada decibel dia ada spec of decibel yang dibenarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui undang-undang OSH. Okey, dia ada mana badan bukan IOSH, dia panggil DOSH, Department of OSH, Department of Occupational Safety and Health. Untuk pekerja-pekerja, bila buat kerja-kerja yang berkaitan dengan bunyi ni pun dia ada spek. Berapa-berapa decibel yang dibenarkan untuk release semasa buat kerja. Okay. Kalau lebih daripada spek tu dipanggil pollution. Pollution of the bunyi. So decibel is 1/10 of a bell. Bermakna decibel ya. Maksudnya pollution bunyi tu lepas tu masuk J lah. Tak, dia kalau mula-mula dia bagi warning dululah, dia bagi surat amaran ke apa ke. Tapi kalau dengan, sebabnya bila you nak pergi pegawai-pegawai pemeriksa ni, dia akan bawa satu meter untuk kesan bunyi tu. Dia nak kesan berapa decibel dan sebagainya. Dia akan bagi amaran, dan kalau majikan tersebut masih lagi meneruskan kerja dia dengan bunyi yang macam tu, so pihak ni akan keluarkan surat saman ke apalah. Okay, dia ada proses tu. Dan boleh dipenjara apabila tidak mematuhi arahan ni. Majikan boleh dipenjara. Okay. So dia khas untuk construction lah. Maksudnya dia tak kisah tak semestinya construction saja. Apa-apa pekerjaan yang menghasilkan bunyi yang boleh mengganggu lah. Kadang-kadang bunyi ni boleh merosakkan pendengaran kita. Kan, pada frekuensi tertentu bunyi boleh merosakkan pendengaran kita dan boleh menyebabkan kita cacat. Yang tu sebab tu dia ada spek dia. Mana pengguna ataupun komuniti akan akan terganggu. Macam bunga api mercon je, bunga api. Dia kalau itulah kata tadi, dia ada spek of dia punya decibel, dia ada spek dia. Sampai saya tak tahu, mungkin 98 decibel ke 105, 10 decibel ke berapa. Kan? Kalau setakat bunyi mercon api tu tak ada benda lagi. Kan? Kalau yang bunyi berdentum-dentum, dia kalau bila bunyi nyaring, even sebenarnya kadang-kadang bunyi nyaring ni you tak dengar tapi dia ada. Dan dia sangat sakit telinga. Okay, when gain and attenuation are both converted into decibel, the overall gain or attenuation of a circuit can be computed by adding individual gain or attenuation expressed in decibel. Maksudnya apa ni? Both converted into decibel. Bermakna sekarang, tadi saya kata yang 170 dalam exercise awak tadi tu, awak boleh convert kepada decibel juga. So, kalau yang tadi tu, awak akan convert kepada decibel, awak akan kalikan dengan berapa? Yang 170 ni tadi. Apa formula awak nak gunakan tadi? 170 tadi. 170, 10 log. 10 log, sebab kenapa dia 10 log? Power. Sebab dia kat sini dah bagi tahu dah amplifier have power gain. Okay, dia tak kata voltage gain. Okay. Alright. The overall gain or attenuation of a circuit can be computed by adding individual gain or attenuation expressed in decibel. Bermakna sekarang, in case kalau you ada litar and then you masuk dia ni bila you nak running project ke circuit ke yang menggunakan a few cascaded amplifier, and then you nak tambah dalam litar tersebut, you boleh you nak tahu berapa banyak nak hantar, nak convert, nak ditambah, you kena convertkan kepada decibel dululah. Baru you akan boleh tambah keperluan untuk berapa decibel tersebut. Contohnya ada kat sini. Okay. Contoh dia ada sini ke? Sekejap, nanti kita tengok. Okay, decibel calculation yang bila voltage you kali 20 log, bila current pun sama juga 20 log, dan bila power lah 10 log. Bila power, bila semua apa-apa yang berkaitan dengan power dia adalah always 10 log. Selain daripada itu ialah 20 log. Okay, boleh? Sir. Ha? Sir.
Ha. Kena ya 10 lot bagi dengan apa PE. Kena yang tak ada atas tu bagi dengan 170 lah. Bagi dengan 100 Bagi tu ni. 10 lot darab dengan 170 lah. 10 lot darab dengan 170, ya. Sebab awak dah dapat result. Oh, okey. Okey, awak dah dapat result gain dia. So mana gain dia 10 lot kali dengan 170. Betul. Okey sir. Okay. Decibel calculation, okay, an amplifier has an input of 3 millivolt and output 5 volt. What is the gain in decibel? Yang ni mudah lah. Sebab you ada 5 bagi 3. 5 bagi 0.013 kan, 5 volt. So you akan dapat 64.4 decibel. Awak boleh type internet and then kalau awak nak tahu bila decibel tu pada 1 decibel dengan 100 decibel, apa beza dia punya sound dia kan, boleh cuba dekat internet kan, dekat internet ada ni kan, try how loud is 60 decibel. 60 decibel is loud as normal conversation between two people sitting at distance about 1 meter. It is the average sound level of the restaurant or office. Dia tak ada contoh apa ke? Image. Kemudian decibel. Tak ada ke contoh you kalau jumpa contoh carilah tengok. Kat sini tak jumpa pula. Okey, kalau yang ni dia bagi tahu umpama awak bercakap pada jarak 1 meter ataupun 3 suku feet. 1 meter lah, pada jarak 1 meter, maknanya sekarang kita total social distancing 1 meter. So macam mana awak bila cabut mask dan awak bercakap, macam itulah dia punya bunyi pada 60 decibel. How loud is 100 decibel compared to other moderate or loud dB level after the is considered very loud and dangerous to human hearing. Nampak? 100 decibel considered very loud and dangerous to human hearing when measurement the sound. A 10 dB increase equal to 10 time increase intensity of the sound. 10 time increase. Bermakna sekarang bila 10 decibel, bila bertambah, dia umpama kita bertambah 10 kali ganda of the kita punya suara. Okay, what is sound of 10 decibel? 10 normal breathing. 10 decibel normal breathing. So bila awak whispering from 5 feet away ataupun whispering nearby, quiet labory sound. 40 decibel ialah quiet labory sound. So yang ni boleh awak go through dan cari-cari lagi lah. Kalau bermakna sekarang, sebab tu dia kata spek dia 100. Yang Malaysia saya tak pasti, mungkin 100 juga atau mungkin 110, 105 macam tu lah lebih kurang. Okay, and then kalau awak nak tahu sound tertentu pada berapa decibel, kena belilah meter dia, decibel meter. Alright, label 5 sound label and decibel. Ni boleh carilah, human can hear sound between 0 hingga 140 decibel. Okay, ini yang ni bagi tahu, human can hear sound between 0 hingga 140 decibel. Okay, kita pergi pada kita punya ni. Yang ni example ni direct to the point, awak boleh try. And then yang ni pun direct to the point jugalah, decibel calculation. The filter has power input of 50 mW and output. What is the gain? Ni senang je lah. Okay, awak boleh go through ni. Dan yang ni example, okay. A power amplifier with 40 dB gain has an output power of 100 watt. What is the input power? So you ada dah solution kat sini. Apa yang penting sekarang ialah awak tekan kalkulator, adakah kalkulator yang awak tekan tu akan dapat result yang sama. Sekarang dia punya practice of tekan kalkulator je. Kadang-kadang bila nak tekan anti-lock, lock kepada anti-lock lah apa semua, yang tu awak dapat. Kalau dia masih mengeluarkan result, bermakna awak confused. Adakah result awak betul atau tak? Kalau dia keluar apa ni, error ke apa ke, lain cerita. Okay, boleh? Okay, decibel. Dia ada dBm dan dBc. dBm ni ialah dia panggil pada
reference value daripada milli, nilai milli. Mana when the decibel value is computed by comparing a power value to 1 milliwatt, the result is called dBm. This is a useful reference value. And then the value dBc, decibel gain attenuation figure where the reference is the carrier. Okay, bila carrier tersebut. So mana sekarang reference dia adalah carrier ataupun milliwatt. Contohnya ialah apabila awak nak dapatkan, awak nak convert. Okay, sekarang ni awak nak convert. Dia ada bagi contoh. Dia tak ada bagi contoh. Okay, sekarang kita pergi pada asal atas ataupun kita ambil lah yang example ni. Example ni okey tak semua? Boleh faham? Boleh. Boleh faham? Boleh Ustaz. Okey. Sekarang saya nak awak convert kepada decibel 10 milliwatt ni. Berapa decibel? Power in. Atau awak boleh juga convert yang power out ni kepada decibel. Berapa power out punya decibel dan power in punya decibel? Kira. Dapat? Power out 20 saya. 20. Awak kira 10 log 100. Power in. Ya, 100. 10 kali 100. Bermakna 10 log 10 ganda 10, so akan dapat 10 watt kan? Betul? 10 ganda 10 kalau calculation tanpa tekan calculator, awak akan buat 10 log 10 ganda 10. 10 ganda 10 tu bersama dengan 100. Betul tak? Betul tak? Yang PR ke PE saya? Ha? Yang PR ni. Apa dia? Yang PR tadi ke saya? Yang apa? Decibel PR tadi 20 lah. Jadi awak guna 10 kan? 10 log. Kalau awak tak tekan calculator, 10 ganda 10 sama dengan 100 kan? Ya sir, 10 100. So bila 10 ganda 10 sama dengan 100, bermakna 10 yang depan tu bawa 10, bila 10 log 10 adalah sama dengan 1, 10 ganda, yang ganda 10 tu bawa ke depan. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. So betul lah 10 decibel. Faham? Macam mana saya tanpa tekan calculator dapat 10 watt tu, faham Ni fikir-fikir. dia mudah je. Sekejap saya tulis add text. Add text ke? Sini. 10 log 10 ganda 10. Macam mana kita nak buat ganda? Okey, 10. Sekejap kita ambil sini. Lama tak boleh. Ini increase apa ni? Kita nak buat macam mana? Nak gandakan dia. Macam mana nak gandakan dia? Nak gandakan dia. Alah, tak boleh lah. Delete je mana? Escape. Kita draw. Kita draw je lah. Kalau 10, lama. Bila draw lambat. Lock. Lambat lah draw. Sir, dah habis sikit je sir. Sikit je. Sekejap. Escape. Kalau dah tak boleh escape dah. Okay, kalau kita add text lah senang. 10 log
awak bayangkan 100 ni, lepas tu yang another 10 ni awak ganda ke atas kan, ke atas. 10 log 10 ni, 10 log 10 adalah sama dengan 1, betul tak? 10 log 10 adalah sama dengan 1, betul tak? Tekan kalkulator. Betul. So jadinya yang 10 yang digandakan di atas ni akan bawa ke depan. Jadi 10 kali 1 dapatlah 10 jawapan dia. So sama dengan 10 desibel. Okey, itu kalau awak tanpa kalkulator lah. Alright. Macam mana log 10? Log 10 bukan 10 ke? 10 log 10 sama dengan 1. 10 ni. 10 log 10. 10 log 10 ni 10 kuasa 2 sir. 10 kuasa 2 dapat 100. 10 kuasa 2. Ya sir. Sorry, kuasa 2, sorry. Bermakna 10 log 10 dapat apa? Bermakna sekarang 2 desibel lah, bukan 10 desibel kan? Ya, dapat 20 desibel sir. 10 log 10 dapat apa? 10. Dapat 10. 10 log 10. Log 10 dapat apa log 10? 1. Log 10 1. Okey. Bermakna sekarang 10 log 10 kali 1 sama dengan 10. Lepas tu yang ni 10 ganda 2 adalah 10 ganda 2 ni gandakan dia naik ke atas, 2 ni pergi ke depan. 2 kali 10 kali 1. So awak dapat 20 desibel. Mana tadi jawapan awak 10 desibel salah lah Zakir ke Zikri? Okey. Faham? Okey, sekarang awak cari 10 miliwatt. 10 miliwatt berapa desibel? Negatif 20. Negatif 20. Bermakna sekarang 10 miliwatt sama dengan 0.0, ya ke 10 miliwatt? 0.001 kan? 0.001 lah. Ataupun bersama dengan 10 ganda 10 negatif 3. Ya ke 10 negatif 3? Ataupun 1 kali 10 ganda negatif 2. Bermakna negatif 20 desibel ke negatif 30 desibel? Negatif 20 lah sir. Negatif 20 Sebab desibel. kalau 10 log 10 mili sama dengan negatif 20. Negatif 20, kenapa negatif 20? Sebab 10 Mili kan miliwatt. negatif 3. Yelah tahu. Bila awak convertkan pada biasa, 10 miliwatt adalah bersamaan dengan 0.001. 1 ni kalau awak ambil kali dengan 10 ganda negatif 3 kan. Dia bukan 10, sebab tu ia akan dapat negatif 20 miliwatt desibel. Negatif 20. Negatif 20 desibel. Bermakna 1 kali 10 ganda negatif 2 adalah bersamaan dengan 10 kali negatif 3. 1 kali 10 negatif 2 sama dengan 10 kali negatif 10 kali 10 ganda negatif 3. Betul tak? Betul sir. Okay. So bila you dah dapat desibel tadi, sekarang bila berkenaan dengan dBm adalah awak nak tahu, okay, mula-mula yang 20 watt tadi, 20 desibel tadi, bahagikan, awak nak convertkan balik kepada nilai watt. Okay, nilai desibel awak tadi, awak bahagikan dengan 1 miliwatt. Sekejap. Sorry. Salah. Nilai 100 watt ni tadi, nilai 100 ni watt awak bahagikan dengan 1 miliwatt. Awak akan dapat dBm. Okey, tadi awak dapat dB. Sekarang bila awak nak dapat dBm, awak akan bahagikan 100 watt ni ke 100 bahagi 1 miliwatt. Awak akan dapat dBm, nilai dBm berapa? 1,000. 100,000. 100,000 miliwatt, ataupun dengan lain perkataan 100,000. 100 bagi dengan 1 dengan 100k. 100k miliwatt.
Kan dah tukar 100,000. 100K. Betul. Okey, betul. Sama juga yang dengan PIN, awak akan bahagi dengan 1 miliwatt. Dapat berapa dBm? Kurang, awak akan dapat kurang daripada yang atas tadi. 10. 10,000. Ha? 10K. 10K dBm kan. So mana nilai ni akan power in ni berkurang daripada power output kalau dikonvertkan kepada dBm. So itu cara dBm. Itu bila awak nak dapatkan nilai dBm. Tapi kebiasaannya nak dapatkan nilai dBm ni bila yang mana 1 miliwatt ni awak jadikan dia sebagai reference. Okey, baru awak dapat dBm. Sama juga DBC ni. Sekarang masalah kita tak tahu carrier berapa. Nilai carrier tu bila awak nak dapat DBC, sama cara dengan dBm, awak akan bahagikan. Okey, katakanlah ini watt, 100 watt ni awak bahagi dengan nilai carrier. Bahagi dengan berapa carrier, berapa watt carrier tersebut. So awak akan dapat DBC. Okey, boleh Kita akan tengok contoh kat bawah. Okay, what is the gain on the with an output of 1.5 volt and an input of 30 volt? Yang ni senang lah. Berapa dapat ni? Berapa gain dia? $0.05. 0.05. Yes sir. Betul, 0.05. Adakah itu Betul. Betul. 50 mili. okey, adakah itu gain atau adakah itu attenuation sebenarnya? Attenuation. Kita boleh consider yang tu bukan gain, yang tu adalah attenuation sebab dia kata output 1.5, input 30 volt. Bermakna sekarang dia punya loss, okey, dia panggil loss, attenuation pun loss. Loss dia sangat tinggi sebab daripada 30 volt dia punya result 1.5 volt, loss dia sangat tinggi. So dekat situ kita panggil attenuation lah. Kan? Kalau 30 volt and then dia punya output lebih kurang 28 ke 29 volt, yang tu kita boleh consider okey lagi. Yang ni terlampau jatuh sangat output dia. 1.5 volt. So dia bukan gain. Okay, what is the attenuation of the voltage divider like that in figure 2.3 where R1 is 3.3? Okay, awak kira berapa attenuation untuk voltage divider like that in figure 2.3 where R1 is dengan nilai ni awak tukarkan nilai dia, awak dapatkan dengan dekat R2 punya attenuation lah berapa bila ditukarkan kepada ni. R2 tu output. Like in figure 2.3 tadi. Bermakna awak dapatkan attenuation pada R2 kan? Boleh dapat? Dapat berapa? Yang lain pun tekan Awak jangan tak tekan. Sekarang masalahnya saya nak tahu jawapan dan adakah awak dapat jawapan tu sama. Itu je. 0.61. 0.61. Okey, yang lain dapat? Dapat. Sama, yang lain. Mana Syafiq? Syafiq dapat? Hello Syafiq. Dapat. Siapa lagi? Apa ni? Naim. Mana Naim? Dapat juga. Dapat? Betul. Okay, kemudian what is the overall gain or attenuation of the combination formed by cascading the circuit described in exercise 1 dan 2? Apa dia exercise 1 dan 2? Exercise 1 tadi yang ni 1 dan 2. Mana exercise 1 dan 2? Hai? Mana exercise 1 dan 2? Soalan 1 dan 2 je yang tadi. Soalan atas dia. Soalan atas dia? Yang ditanya tentang soalan ketiga. Dia suruh refer balik yang atas tu. Ni. Tak, soalan 1 dan 2 dekat exercise tadi. Muka soal apa? Yang soalan tadi juga saya. Yang page yang exercise. Soalan tadi juga 1 dan 2. Okey. 1 dan 2. Okay, so berapa? Overall gain or attenuation of the combination formed by cascading the circuit described in exercise 1 dan 2.
Maknanya yang soalan 1 dan 2 ni kita kasketkan dia, kita cantumkan sekali ya, betul tak? Betul. Okay. So bila dicantumkan, berapa awak punya overall gain ataupun attenuation dia? 0.66. 0.66. Sebabnya dekat atas ni bukan gain tau sebenarnya. Yang di atas ni adalah attenuation. Nombor saya yang soalan 1 ni. Exercise 1 ni adalah attenuation. Dan soalan 2 ni pun attenuation. So bila combine together you dapat 0.6 dan dia adalah attenuation sebenarnya. Dia bukan gain overall. Dapat semua dapat 0.6 Dapat saya. Okay, the AM ni continue The AM receiver radio have three stage comprised of 2 amplifier and 1 filter with an input power P in. Dia ada gambar rajah tak ada. Tak ada, dia tak ada gambar rajah. Okay, and 1 filter with an input power P in negative 10 dBm. Okay, bila dapat negative 10 dBm ni ialah bila dia dah jadikan 1 milliwatt sebagai dia punya reference. Dan absolute power gain AP1 100, AP2 0.7 dan AP3 ialah 2000. Determine the dB gain of each state and overall gain in dB. In dB, dia nak dB Okay. Apabila dia dah convert kepada dBm, awak tak perlu convert kepada dB semula. Just guna saja dBm. Okay, nilai dBm ni just guna saja. Awak tak perlu convert kepada dB semula. Just campur gitu je. Alright, bila dah convert kepada dBm. Sebab cuba kalau awak convert kepada dB sekalipun, okay, P in sama dengan negatif 10 sama dengan 10 log P in. 10 dBm sama dengan berapa dia dapat dBm? 10 log 10 berapa? 10 log 10 log 10 bagi 1 miliwatt? Takkanlah. 10 sama dengan 10 log X per 1 kali. Kan? Kalau awak nak cari juga, kan awak akan buat, kalau awak nak cari juga, awak akan buat macam ni kan. 10 dBm sama dengan 10 log X per dengan 1 miliwatt. Betul tak? Negatif 10 dBm. Negatif 10. And then kalau 10, and then you akan dapat 10 log X. 10 log X sama dengan 1 miliwatt kali dengan negatif 10 dBm kan, kali kan. So boleh ke kali macam ni? Boleh ke kali macam ni? Tak mengarut lah. Kan, sebab tu dia boleh guna. Yang ni tak, tu that's why dia boleh guna dBm tu, dia guna nilai tu macam tu je. Okay, absolute power gain. Okay, so boleh dapat berapa gain of each stage. So mana sekarang absolute power gain sama dengan AP1 100, AP2 0.7, AP3 2000. Mana awak akan kali semua ni kan. 1 kali 0.7 kali dengan 200 kan. Kan? So mana 100 kali 0.7 kali ke 2000 dapat berapa? Hello? 140,000. 140,000. Okey, 140,000. Susah. 140,000.
Baik, kemudian output power in dBm in dBm. So awak akan convertkan 140,000 dB ni kepada dBm. Alahai. Pada dBm. No, sir. Ini dB. Ya. Overall gain tu kita darab gain dengan gain darab ke ataupun kita gain tambah gain je? Darab gain lah. Kan kita tadi bagi tahu suruh darab je bila ada cascade ni. Ni cascade lah ni. Oh, kasket darab. 3 stage comprise. Oh, saya kan tambah je. Dah, dia tak tambah, dia kali. Sebab ni 3 stage. Sebab tambah darab sebab ada perkataan 3 stage. Ya, sebab dia ada cascade kan ke dekat atas ni dah bagi tahu dah awal-awal cascade. Kan dia dah bagi tahu dah. Ni pun sama kali. Awak tak nampak ni pun kali. Cascade ni berperingkat-peringkat. Sama ke stage lebih kurang lah maksud dia. Faham? Sekiranya exercise yang di atas tu 1, 2, 3 tu nombor 3 tu kan dia cakap overall kan, jadi kena darab lah. Kena darab lah. Jadi Overall. tapi saya cakap tambah tadi yang 0.66 tu. Macam mana? Alah, Apa dia? tadi saya cakap jawapan dia 0.66. Jawapan dia 0.66. Yang ni atas. Yang ni? Yang nombor 3 tu. Mana? Yang atas. Atas mana? Ni. Nombor 3. Yang ni overall gain ni. Memang 0.6 betul lah. Tadi kawan awak cakap 0.6. Tapi saya tambah je. Yang atas satu tu 0.05. Nombor 2 0.61. Why the overall gain alternation of the combination form by cascading the circuit described in exercise 1 dan 2? Kalau awak kali awak dapat apa? Kali saya dapat 0.0305. 0.03 kan? Yang tu lah betul sebenarnya. Sorry. 0.6 Oh, tadi salah lah. okey darab. Okey dah. Darab Okey darab. Saya Yang ingat ni pun awak akan darab. Dan bila awak darab, awak convertkan kepada dBm. Sebab dia dalam dB kan. Cuba convertkan ke dalam dBm. Dia akan dapat 140. Wait. Sebelum tu, yang ni bukan 140,000 dB. Sorry. Yang ni ialah 140,000 sahaja. Awak kena convert dulu kepada dB. Okay, yang 100 kali 0.7 kali 2,000 ni awak dapat 140,000. Betul? betul. Itu convertkan kepada dB. Bermakna awak akan tambah 10 log 140. Dah dapat berapa dB? 51.46. 51.46 Yes sir. dB. And then convertkan kepada dBm. Awak bahagikan dengan 1 miliwatt. Itu dapat berapa? RM51,461. 51 51,461. 461 Poin 28. 0.28 dBm. Yes sir. Okay, ini okay. Kemudian bila awak nak buat jawapan kedua, output power ni in dBm mula. Sebelum awak dapatkan dalam dBm, awak cari juga dulu dalam dB. Bermakna yang dBm kita dapat awal-awal ni tak perlulah, tak perlu guna. Awak gunakan 51.46 dB ni dulu. Okay. Dan power in dia awak ambil dBm ni. Ke awak nak guna dBm juga? Ke nak convert kepada dBm? In dBm. Power output. Awak gunakan nilai dBm ni
seperti mana dalam DB, mana tak perlu ubah apa-apa pun, awak menggunakan nilai negatif 10 ni. Okay, so bermakna power output awak adalah sama dengan A kali P in. Bermakna 51.46 kalikan dengan 10. Negatif 10. Okay, 51.46 kali dengan negatif 10, so awak akan dapat nilai dia kan? Berapa nilai dia? Negatif 514.6. Negatif 51.46. Negatif 514.6. 4.6. Okey, and then awak convertkan kepada dBm, awak bahagikan dengan 1 miliwatt. Bagi dengan 1 miliwatt, awak akan dapat dBm, dan awak nak convertkan kepada watts ni, awak kena anti-lock dan sebagainya lah. Semula. Okey, mana nilai dB ni tadi, awak anti-lockkan dia, awak akan dapat watts, dan awak akan bagi dengan 1 miliwatt, awak akan dapat dBm. Okey? Itu dia punya penyelesaian dia. Boleh? Okey, kalau awak bagi dengan 1 miliwatt dapat apa? Bagi dengan 1 miliwatt sama dengan apa? Negatif. Berapa? Negatif 500. Negatif 14,600. 8,600. 500. 514,000. 500, 514,000. 514 600. 600 dBm. dBm. 514,600. Ya, sir. Okey, and then kalau watt, awak akan buat negatif 51 anti-lock kan dia. Anti-lock macam mana dapat 514.6 tadi? Awak anti-lockkan power A 10 dalam watt. 10 macam mana anti-lock? Power output 80 kali dengan tu. And then macam mana tadi? 10 lock. Awak anti-lock kan dan itu. Apa? Power output dapat apa? 514. 4.6 bahagi dengan 10. Kemudian awak anti-lock kan dia. Ya ke? Power output tadi dapat 51.46 dB kan? Dapat? Power output tadi dapat 51.46 dB kan? 51.46 dB. So mana 51.46 dB? Bermakna 51.46 sama dengan 10 log X. Betul tak? So X sama dengan 51.46 bahagi 10 anti-log. Dapat? Ataupun awak letak anti-lock tu kat depan lah. Anti-lock. Yelah. Anti-lock 51.46 bagi dengan 10. Ataupun senang cerita bila dah bagi 10. Bermakna sini X sama dengan anti-lock 5.14. Kan?
So dapat berapa watt? X sama dengan berapa? Berapa anti-lock 5.14? 5.146. Dapat? 138. 138 watt. Okay. 138 watt kan? Betul tak? Tapi Boleh saya tak? dapat 139. Okey lah, dekat-dekat lah satu. Okey lah tu. Okey, baik. Next. Saya. 138K. Betul. 138K. Kalau saya buat anti-lock tak? Saya Anti-lock dapat 140K watt. K watt. Ha, 139.9. 140K watt. Kilowatt. Kilowatt. Why is different positive and negative decibel? Yang ni okey, tak apa. Kita guna dulu yang ni, nanti kita akan tengok kemudian. Dalam pada tu awak boleh juga refer kepada mana-mana exercise dalam internet pun banyak exercise, dalam buku-buku lain pun banyak exercise, mungkin kita boleh refer semula. Mungkin sebab bila kilowatt ni macam tinggi sangat. Okey, mungkin cara kita tadi salah. Adakah perlu convert kepada dB bila dah dBm, tapi kebiasaannya tak perlu pun. Alright. Dan soalan nombor 3, what is the difference between positive and negative decibel? Apa beza dia? Positif dan negatif. Apa beza dia? Kalau awak rasa nak tulis kat sini pun internet saya tak berapa okey, Ramiza. Okey, apa dia? Apa beza dia? Positif ialah apa dia saya cakap tadi? Amplification. Okey, bila awak menunjukkan bahawa gain ialah positif dan negatif ialah bila attenuation. Ataupun signal awak ialah positif bila signal awak tinggi, positif, dan apabila noise awak tinggi dia akan dapat negatif. Ataupun kalau kita nak kata gain dengan attenuation, kita akan dapat gain ialah bila positif dan attenuation bila negatif decibel. Tetapi yang tu pun tak boleh nak kata juga, sebab kalau attenuation sepatutnya lebih kurang daripada 1. Kalau dia lebih daripada 1 tapi dia negatif, dia tak menunjukkan bahawa itu attenuation. Okay, gain ni dia ada positif ada negatif, cuma yang membezakan dia adalah kalau dia positif, signal lebih tinggi daripada noise. Kalau dia negatif, noise lebih tinggi daripada signal. Itu menunjukkan beza dia. Okay, awak boleh catat dalam nota. Ada soalan? Ada soalan tak? Yang ni pun sama lah. Yang ni soalan yang di atas ni 4 ni sama dengan soalan 5. Dan dalam kes ni pun dia bagi dBm. Cuba awak nanti awak selesaikan exercise ni dan kita akan bincang semula nanti dan cuba awak search dalam internet ada tak exercise atau information berkenaan bila dia bagi dBm. So adakah awak perlu convert kepada dB atau awak akan gunakan seperti mana dia je dBm tu, nilai as it is. Okay. Kita dah 9.54 dekat 10. Kita ada noise. Noise ada 2. Noise unwanted signal that coincide with the desired signal. Two type of noise, internal dan external. So external caused by internal device component in the circuit. Yang ni macam kesan-kesan elektromagnetik dalam circuit tu disebabkan oleh arus. Dia menghasilkan internal gelombang. Okey, komponen tu punya internal gelombang dan dia ada efek pada sebelah. Kalau komponen tersebut tak berkualiti, gelombang tu akan bocor dan dia akan ganggu sebelah.
Okay, external noise that is generated outside the circuit, contohnya atmospheric noise, solar noise, cosmic noise, man-made noise. Man-made noise macam motor apa semua. Okay, noise, interference, distortion, interference, contamination by extraneous signal from human source. Bila sebut human source ni tadi dekat sini lah, external. Alright, kemudian from other transmitter, power line and machinery. Yang ni disebabkan gelombang electromagnetic wave. Contoh, occur most often in radio system whose receiving antenna usually intercept several signal at the same time. Yang ni bila ada banyak signal yang masuk. Dia signal ni boleh datang sama dalam direct ataupun dia pantul dinding, dia datang pergi pada antenna tu. Dia pantul ke batu, dia datang. Maknanya pantulan-pantulan atau bias daripada dinding atau objek-objek. Ini objek. Okay, ini juga one type of noise. Kemudian distortion ni ialah distort. Distort ni dia herotan. Signal tersebut dia mengherot. Dia tak cantik. Signal or wave perturbation caused by imperfect response of the system to the desired signal itself may be corrected or reduced with the help of equalizer. So bila herotan ni macam awak tengok TV, dulu ada TV analog, bila tiba-tiba gambar tu dia mengherot macam orang stroke, dapat stroke, muka dia tiba-tiba berubah kan. Dia mengherot, mana signal tu berlaku distortion lah. Okay, noise, temperature and equivalent noise. Thermal noise directly proportional to the temperature. Can be expressed in degree, watts or volt. So yang ni equation ni you jumpa kat mana dah sebelum ni? Hello? Awak ada jumpa soal equation ni dah sebelum ni? Belum, tak pernah. Tak pernah jumpa? Yang mana berkaitan dengan temperature. Okay, kalau dekat sini dia panggil noise power selalunya bila berkaitan dengan temperature, equation ni sangat popular lah bila berkaitan dengan temperature, effect of the temperature. Okay, yang K Boltzmann constant ni 1.38 kali 10 dengan 23 ni ialah dia punya constant pemala. Dan T ialah environmental temperature yang mana dalam Kelvin. So awak kena tambah 273 bila dia bagi nilai dalam Celsius. Dan bandwidth of the system, inilah B. So PM sama dengan KTB. So equivalent noise temperature, yang ni awak dapat nota ni simple tapi awak kena faham sebab dekat belakang tu nanti dia ada exercise. So equivalent noise temperature TE sama dengan T kali dengan F, yang mana F ialah noise factor ni. Ini ialah noise factor. Thermal noise bukan, ini bukan thermal noise. Ini lebih kepada noise factor. Noise factor, alamak mana noise factor? Where T sama dengan environmental temperature Kelvin, F sama dengan noise factor. T often used in low noise sophisticated radio receiver rather than noise figure. So dia ada example, insertion loss, signal to noise ratio. Okay, sekejap Sekejap, dekat sini ada bagi tahu tak? Power measurement, decibel. Okay, yang ni contoh bila you nak convertkan kepada milliwatt tadi. Okay, for describing relation between signal and noise, you dV 1 watt. Lebih kurang. Mana 1 dB, bila dB ni, bila di-convert kepada dB ni, dia bersamaan dengan 1 watt. Mana sini kalau 2 dB bersama dengan 2 watt. Lebih kurang. So dBm ni adalah 1 milliwatt. So bila you nak convert, macam tadi saya suruh bagi convertkan dalam dBm, you akan dapat 100 bagi dengan 1 milliwatt, you akan dapat 50 dBm. Tadi 100 watt tadi you dapat 50 dBm ke? Yang tadi ada exercise tadi tu. Awak dapat yang tu tak? Dapat 50 dBm tak tadi? Rasa. Yang tadi. Yang baru tadi tu ke sir? Dah, yang tadi ada 100 watt yang tadi. Yang ni. Awak dapat 50 dBm tak? Kalau di-convertkan kan saya minta awak convertkan pada dBm juga tadi kan?
Rasanya tak sah. Awak tak dapat 50 dBm? Oh, okey. Lagi satu, saya takut awak punya kalkulator. Awak kena set lock tu, lock 10 bukan lock 2. Saya takut awak setting awak pada lock 2. Sebab tu dapat banyak sampai ribu-ribu. Okey, kadang-kadang ada lock 16. Jadi awak kena tengok balik manual kalkulator awak tu macam mana bila nak setting pada lock 10. Alright, ini nasib baik kita datang sini. Sebab tu bila awak kata sampai K, weh. Ya ke, saya pun tak pasti. Log 10 log 10. So maknanya tadi calculation tadi kena calculate semula dan sepatutnya kalau awak tak dapat 50 dBm tadi ni, bermakna awak punya calculator tu is something wrong. Dapat Betul. sir ni. Ha? Kalau Dapat? kira masuk dalam kalkulator dapat ni. 50 dBm. 50 dBm ni dapat? Tadi kenapa tak dapat? Yang ni, yang Tadi ni tu saya rasa lepas yang ni tak dapat sebab kita dapat jawapan baru bagi dengan 1 mili. Kalau yang tadi tu 100 mili bagi dengan 100 bagi dengan 1 mili tu baru kita guna log. Kalau yang tadi tu tak dapat sebab kita dapat jawapan baru kita bagi dengan 1 mili. Tapi yang ni bukan jawapan pun. Ya, sepatutnya sama lah. Walaupun ni jawapan, walaupun ini pun jawapan. Tapi konsep dia sama. Sebab you dapat jawapan, walaupun you dapat jawapan, tapi jawapannya dalam miliwatt, belum convert pada decibel lagi. Awak kena convertkan kepada decibel dulu, baru awak convert kepada dBm. Faham? Yang ni pun sama. Sekarang ni awak kena wait. Bukan pada decibel. Sorry. Sorry, awak kena boleh terus saja kepada dBm apabila awak bagi dengan 1 miliwatt. Yang tadi tu kita tak dapat pasal apa Sebab saya suruh convert kepada dB dulu and then baru pergi pada dBm lah. Okey, silap. Sorry. Bermakna tadi awak akan dapat 20 dB kan? Mula-mula awak ni dapat 20 dB kan tadi yang ni kan? Yang ni. Ya betul sir. 20 dB. Lepas tu saya suruh awak convert kepada dBm. Tapi sebenarnya tak perlu, silap. Sorry. Bermakna awak boleh direct saja kepada dBm dengan bahagikan dengan 1 miliwatt. Dan yang ni pun sama juga. Awak bagi dengan 1 miliwatt. Bukankah ada saya cakap direct je tadi? Mana Tak ada sir. Tak ada Saya kata suruh cari dBm dulu dB dulu Okey, mana salah lah. Maknanya awak boleh direct. Okey, yang mana exercise yang sebelum ni pun sama jugalah. Awak boleh direct yang lain-lain tadi. Yang contoh yang exercise 4 dengan exercise 5 ni awak boleh try direct. Bermakna sekarang dalam kes ni, dalam kes exercise 4 ni awak kena, sebab ni dia dah bagi dBm. So output awak akan dapat AB bahagi PAB kali Pin. So awak akan dapat bermakna dia kata the dB gain is still overall gain in dB. So sebab dia suruh cari dB dulu dekat gain kat sini. Kalau awak nak cari dBm, tapi perlukah gain ditukarkan kepada dBm? Sebab kebiasaannya ialah nilai dB ni akan kalikan dengan dBm ni directly. Sebab tu awak akan dapat output dalam dBm sepatutnya. Sebab bila awak yang ni tadi, bila awak kalikan and then awak convert kepada dB, lepas tu awak convert kepada dBm, awak dapat ribu-ribu, betul tadi? Betul? Yang gain tadi. Gain tadi awak dapat 140,000 kan? Ya sir. Dia bukan dB kan? Dia bukan dB kan? Bukan. Dia hanya 140,000 saja kan? Kemudian bila awak convert kepada dB, awak dapat berapa? 50.
10 log 140,000. 51.46. 51.46. Yang tu betul. Tetapi bila awak nak convert kepada dBm, awak tak perlu dah daripada dB, awak terus direct je kepada 1 milliwatt. Berapa 1 milliwatt? Kalau awak 140,000 bahagi dengan 1 milliwatt, dapat berapa? $140 mega ke? 140 mega. 140. Nah, 10 log 10, 140,000 bahagi dengan
Okey, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Doktor. Yes, sir. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.